Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan teruskan penerangan tentang sejarah bab 4.1 Pemerintahan Kesultanan Melayu. Okey, saya akan terangkan tentang Pemerintahan Kesultanan Melayu di dalam Kerajaan Kesultanan Kedah. Okey, kita tengok dulu sinopsis bagi Pemerintahan Kesultanan Melayu. Pemerintahan Kesultanan Melayu berbentuk sistem pentadbiran yang tersusun dan diwarisi sejak turun-temurun. Kebijaksanaan pemerintah tempatan membolehkan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik berlaku di setiap negeri. Okey, ini merupakan gambaran bagi Tengkolok Diraja Kesultanan Kedah. Okey, kita akan lihat tentang latar belakang Kerajaan Kesultanan Kedah. Kesultanan Kedah merupakan kerajaan terawal di negara ini yang bermula sejak abad ke-7 lagi dan terus kekal hingga hari ini. Pentapakan Islam di Kedah sejak abad ke-12 telah memulakan sistem pemerintahan Islam dan pusat pemerintahannya berada di Kota Bukit Meriam. Pemerintah pertama yang bergelar Sultan ialah Sultan Muzaffar Shah. Okey, mari kita lihat dari segi pentadbiran pula. Sistem pemerintahan dalam kesultanan diketuai oleh Sultan dan Pembesar serta disokong oleh undang-undang yang kemas dan teratur. Bagi membolehkan negeri ditadbir dengan berkesan, bahagian wilayah diwujudkan dan setiap wilayah diletakkan di bawah pengawasan pembesar daerah. Di setiap daerah mempunyai mukim-mukim yang akan dikendalikan oleh kalangan penghulu. Dan pada abad ke-19, terdapat 128 mukim berada di Kedah. Ada di Kedah. Okey, kita tengok pula dari segi hubungan luar. Kedah telah menjalinkan hubungan luar dengan Kerajaan Siam. Jalinan hubungan ni bertujuan. Tujuannya sama je dengan negeri lain, iaitu sebagai strategi mempertahankan negeri. Kedah menjalinkan hubungan luar dengan Siam sebagai strategi untuk mempertahankan negeri Kedah daripada ancaman Burma. Jadi Kedah ni dia buat baik dengan Siam. So bila budak Burma ni mengancam Kedah, Siam akan tolong Kedah. Okay. Hubungan dua hala ini berlaku dalam pelbagai cara, seperti hubungan diplomatik, hubungan pentadbiran dan kewangan. Okey, kita lihat dari segi perundangan pula. Undang-undang yang terdapat di negeri Kedah antaranya ialah Kanun Undang-Undang Kedah. Yang Kanun Undang-Undang Kedah ini ialah undang-undang yang pertama pada tahun 1650 yang memberi hak kepada raja dan pemerintah. Di dalam Kanun Undang-Undang Kedah terdapat 5 bab. Bab yang pertama ialah Undang-Undang 1060 Hijrah iaitu pada tahun 1650. Yang bab yang kedua ialah Tembera Datuk Seri Paduka Tuan 1075 Hijrah iaitu pada tahun 1667. Bab yang ketiga ialah Hukum Kanun Datuk Kota Setar Adat Bunga Emas. Yang bab keempat ialah Adat Kebesaran pada Masa Tabal Orang Besar. Dan yang bab yang terakhir ialah Adat Meminang dan Undang-Undang 1199 Hijrah iaitu pada tahun 1704. Okey, saya juga ingin menerangkan juga tentang peranan pembesar. Pembesar memainkan peranan penting dalam membantu pentadbiran kerajaan negeri. Dalam tradisi Kesultanan Melayu, terdapat beberapa kategori pembesar, iaitu yang pertama ialah pembesar negeri, kedua pembesar peringkat jajahan atau daerah, dan yang ketiga ialah pembesar peringkat kampung. Okey, kita tengok yang pertama,
pembesar peringkat negeri. Peranan yang pertama ialah melaksanakan perintah sultan. Yang kedua pula ialah mentadbir dan mengutuk cukai di kawasan tertentu. Tengok pula kategori yang kedua ialah pembesar peringkat jajahan atau daerah. Peranan yang pertama ialah menjaga keamanan. Yang kedua, mempertahankan kedaulatan negeri. Yang ketiga, menyerahkan sebahagian hasil cukai yang mereka pungut kepada kerajaan. Dan yang keempat ialah menyediakan tenaga kerja. Okey, kita tengok pula kategori yang ketiga ialah pembesar peringkat kampung atau dikenali juga sebagai penghulu. Peranan yang pertama ialah memungut cukai. Yang kedua, membekalkan tenaga tentera. Yang ketiga, mengekalkan taat setia masyarakat. Dan yang keempat ialah menjadi perantara antara pembesar dan rakyat. Okey, saya harap korang semua dapat fahamlah apa yang saya terangkan hari ini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.